kita akan buat inequalities dia 0 dekat sebelah kanan always. Kalau ada apa-apa dekat sebelah kanan tu yang bukan 0, dan kita kena make sure kita move dia to the left hand side. Okay, so contoh soalan ini. Macam hari itulah kita buat kita movekan 4x tu dekat sebelah left hand side. Supaya dekat sebelah kanan always 0. Tapi ingat jangan squaring pula dah. Jangan buat cross multiply. Okay, kita cuma buat equating denominator sahaja. Okay, so kita tengok question ini. Sama juga, dekat sebelah kanan awak ada something kat sini, bukan kosong. Okay, so bila bukan kosong, maksudnya awak kena pindahkan dia lah pergi sebelah kanan. Sekejap Okay. So, saya tukar warna lah. 3x minus 2 dan minus dengan 12x tolak 8 per x tambah 1. Okay, less or equal to 0. Okay, lepas tu kita akan equating denominator. Okay, so maksudnya kat sini saya akan letak 3x minus 2 ni as one item lah. Okay, so this one actually dia over 1 lah kan. Sebab dia tak ada apa-apa over. So kita equate denominator antara dia berdua ni dekat sebelah kiri ni. So saya akan buat 3x tolak 2 darab dengan x plus 1 tolak 12x tolak 8 dan kita overkan dengan x plus 1. Okay, equating denominator. And then awak expand lah yang atas tu. So kita akan dapat 3x square tambah 3x tolak 2x tolak 2 tolak 12x tambah 8 per dengan x plus 1. Okay. Then simplify lah like term dengan like term. So 3x square memang alone di situ. So kita salin balik je. 3x awak akan ada dekat item x, 3x, 2x dengan 12x. Ini negatif, ini positif. So kita akan dapat x tolak 12x. So kita akan dapat negatif 11x. 11. Yes, negatif 2 tambah 8. So tambah 6 per x plus 1 less or equal to 0. Okay, lepas tu atas kena factorize sebab kita dah nak buat FASFA. So kita buat FASFA, kita factorize yang atas. So bila awak factorize yang atas dapat apa? Yang bawah dah memang in factor form. Tak perlu buat apa-apa. So yang atas dapat apa bila factorize? Dapat 3 2/3. 3 dengan 2/3. So maksudnya x tolak 3 dengan saya tulis kat sini lah. Tolak 3 2x. Dapat 3 dengan 2/3 kan. So saya buat in factor form. So in factor form awak akan dapat 2 x tolak 3. x tolak 3 dan juga x tolak 3. Okay. Saya tukar jadi factor. Okay, so kat sini sekarang kita dah ada 3 factor sebenarnya. Ya. 2/3 ke 3/2? Salah, terbalik pula. Thank you. So kita ada 3x tolak 2. Okay, thank you. Okay, so sekarang start yang kedua.
assume greater. Okay, semua faktor yang ada dekat situ kita akan assume greater. So kita ada 3 faktor, 3x tolak 2 greater or equal to 0. Okay, awak nak assume greater tu, ingat dekat sini ikut benda dekat ni. Kalau ada sama ni, sama ada dia ada sama dengan ataupun tak, ikut soalan. Kalau ada sama dengan dan dekat sini ada sama dengan. Tapi kalau dekat soalan tak ada sama dengan dan dekat sini pun tak akan ada sama dengan. Okay, kita cuma assume greater. Kita cuma bukan assume dia greater or equal. So yang equal sign tu kena tengok pada original question. Ada ataupun tak ada. Okay, lepas tu saya ada 3 tadi. X tolak 3 lebih besar atau sama dengan kosong. Okay, dan lagi satu kena ingat bila kita macam ni hari tu tak ada sama dengan kan? Tak ada sama dengan, nampak? Okay, sebab kat sini tak ada sama dengan. Okay, lepas tu kena ingat satu lagi benda, walaupun dekat soalan ada sama dengan, tapi faktor dekat denominator. Okay, faktor dekat denominator. Faktor at denominator tak boleh sama dengan kosong. Okay, so maksudnya kat sini X tambah 1 kat bawah ni awak tak boleh greater or equal. Dia mesti greater sahaja. Sebab dia dekat denominator. Bila dia sama dengan kosong, awak punya function akan jadi maths error, which is no solution. Sebab tu dekat bawah always tak ada sama dengan kosong. Tak ada sama dengan lah, always. Okay. Dekat sini special case dia kat sini. Dia tak boleh ada sama dengan. Yang dekat bawah tu, apa benda kat bawah memang sama, tak boleh sama dengan lah. Saya tulis senang macam gitu kot. Tak boleh sama dengan kosong. Okay, so dia always je tak ada sama dengan. Okay, sebab dia dekat pembawah. Okay, so settle, belum settle. Kena jadikan X subject. So lebih besar atau sama dengan 2/3. X lebih besar atau sama dengan 3 dan X lebih besar daripada negatif 1. Okay. And then real number R. Kita buat satu line. Lepas tu apa yang paling kecil? Negatif 1. Negatif 1. Second? 2/3. 2/3 ya. Lepas tu baru 3. Kalau tak sure ni boleh tekan calculator. Convert in decimal. Supaya tak salah. Okay, so sekarang kita buat number line dia. Okay, negatif 1 tak boleh ada sama dengan, so dia akan putih. Pergi ke sebelah kanan. Okay, 2/3 ada sama dengan, so dia akan hitam. Dan 3 juga ada sama dengan, so dia akan hitam. Okay. So baru kita buat dia punya sign. Positif, positif, positif. So dia akan jadi positif. Negatif, positif, positif. So jadi negatif. Negatif, negatif, positif. So jadi positif. Negatif, negatif, negatif jadi negatif. Okay, awak darabkan je. Negatif darab negatif, positif, positif darab negatif, dapatlah negatif balik. Okay, so kat sini kita dah buat 2 step terus. Sign dan juga product of sign settle. Okay, and then nak cari answer. Kita tengok balik dekat kita punya original equation di sini. Okay, dekat sini tadi. So dia nak lebih kecil. Bila dia nak lebih kecil, maksudnya kita akan ambil negative sign sahaja. Okay, so sini negatif dan sini negatif. Okay, ini refer kepada ini. Negatif. Sebab dia lebih kecil. So answer kita akan jadi
Negatif infinity, negatif 1. Negatif 1. Okay, tak ada ni lah close bracket ya sebab negatif 1. Union, thank you. 2/3 close bracket sebab dia hitam. Sampai 3. Okay, dah settle. Itulah jawapan dia. Okay, untuk ratio. Okay, lepas tu kita pergi kepada soalan C. Okay, soalan C saya nak awak try buat sendiri. Tapi soalan C ni sebenarnya soalan yang kita panggil special case. So, awak Madam. try. Tadi tu kenapa negatif infinity? Kenapa negative infinity? Sebab dia punya kawasan sebelah belakang. Sebelah sini. Sampai sini. So ni daripada negative infinity sampai negatif 1. Kawasan ni daripada 2/3 sampai 3. Kalau awak ada kawasan depan ni, kalau awak ambil, awak akan dapat 3 sampai infinity. Dia tengok kawasan mana yang awak ni, yang awak ambil. Awak punya garis nombor memang daripada negative infinity sampai infinity. Yang belakang ni, Kenapa ambil negatif? sebab daripada belakang. Dia dari belakang. Belakang tu kan dapat lagi satu kan negatif. Kalau depan positive infinity. Sebab dia less than negatif 1. Madam, I mean kenapa ambil yang negatif side? Sebab dekat sini less than. Less than. Sini less than. Awak kena tengok awak punya ni. Dekat factorize punya inequalities, awak kena tengok dia less than or greater than. Kalau dia less than, then negatif. Tepat negatif. Kalau kat sini greater than, then awak kena ambil positif punya tempat. Okay, so yang ni nanti awak try dulu explore this one. Tapi yang ni actually dia tak boleh pakai FASPA lah. Saya dah beritahu siap-siap dia tak boleh pakai FASPA because kenapa tak boleh pakai FASPA? Bila awak nak factorize, dia dapat complex number. So awak kena pakai logic. Ni pakai logic. So, nanti awak try dulu. Nanti saya akan post video untuk solution ini. Okay? Okay, example 10. By solving the inequalities. Sekejap, madam nak salin soalan. Okay dah. Okay. So by solving the inequalities, okay, state your answer in solution set. Okay, sebenarnya saya tak suka sangat nak rigidkan benda ni. Solution set ke, interval form ke, tapi disebabkan awak punya exam sekarang ni adalah objektif. Dulu masa subjektif, dia tak kisah pun awak bagi in solution set betul, awak bagi in interval form pun betul. Dia tak akan restrictkan awak punya final answer tu dekat solution set or interval form. Tapi because sekarang your final is objektif, so saya takut dekat dalam pilihan jawapan hanya ada solution set. So kita ikutlah kehendak soalan ini ya. Kalau dia kata dia nak solution set, then kena bagi solution set lah. Kalau dia kata interval form, then kena bagi interval form. Okay, so kita start dengan yang pertama. Ingat, kena jadikan sebelah kanan kosong. So, kita bawa X tambah 2 per 3X tambah 16 ke sebelah kiri. Supaya dekat kanan kosong. Okay, and then kita akan equate denominator. So, equate denominator. X akan darab dengan 3X tambah 16 dan X tambah 2 akan didarab dengan 2X tambah 7. Okey, yang bawah tak perlu expand. Yang bawah biarkan dia dalam bentuk factor. Kalau awak expand, nanti awak kena factorkan dia balik, membazir masa. Yang atas tu sebab kita nak simplify dia. So that's why saya expand dia. Tapi yang bawah ni biar je dia macam ni. Ni jangan expand lah. Okay, biar je.
Okay, kita expand yang atas sahaja. Okay, yang atas 3x square. Sekejap Hmm. 3x square tambah 16x tolak. Okay, yang kat situ kena expand satu-satulah. Mula x darab 2x. So awak akan dapat 2x square. Pen saya dah tak bekerjasama di sini. Tak tahulah kenapa dengan pen ni. Sekejap 2x square lepas tu awak akan dapat tambah 7x and then awak akan dapat tambah 4x dan lepas tu kita akan dapat 14. Okay, divide by kat bawah. Kat bawah tu salin je balik faktor tu. 2x tambah 7. Hello. Dan saya ni dah. Sekejap 2x tambah 7 and then 3x tambah 16. Okay, kita nak lebih besar atau sama dengan kosong. Okay, lepas tu kita simplify. 3x square tolak 2x square. Awak akan dapat x square. Bagi tahu saya apa awak dapat bila awak simplify. X square lepas tu. X square tambah 5x tolak 14. Tambah 5x. Sebab pen saya dah gila kat sini. Tambah 5x. Tambah. Sekejap saya tukar pen. Hey, teknologi ni kadang-kadang menyusahkan. Okay, yang dah tu bolehlah awak sambung dengan fastpaw awak. Tadi kawan awak dah bagi dah. Apa? 13. Apa yang bawah macam mana? Yang bawah tu biar je lah macam tu. Maksudnya awak ada 4 faktor. Oh, okey. Ah. Hanya kat garis nombor tu ada 4 dah. Ada 4 garis. Okay, so tadi tambah dengan 5x. 13 lah madam. Ah? 13. Yang mana? 13x. 13x. Yang mana satu yang tiga? Yang sini ke? Yang salah? Sini yang salah? 16 tolak dengan 16 tolak 7. So awak akan dapat 9 tambah dengan 4 13x. Ke saya ada salah kat atas ni? Madam. Yang 4x tu rasanya positif tu. Ni sebab tadi saya punya pen tu dia dah ni. Dia hilangkan saya punya tu. So dapat tambahan patutnya. Okay. So tadi 16 tolak 7, 9. 9 tolak 4. So dapat 5x lah patutnya. Betul kan? Kawan awak punya tadi. Betul. Terus tu tolak dengan 14. Okay. So per dengan 2x tambah 7 dan juga 3x tambah 16. Lebih besar atau sama dengan kosong. Okay. So sekarang ni yang atas ni awak kena factorize dia. So kita nak masuk fastpaw punya part lah. Okay. Masuk fastpaw punya part saya letak warna hijau kat sini. Okay. F. So dekat atas bila kita factorize kita dapat apa? X tambah 7.
14x dengan x. Okay. Awak nak 7 dengan 2. Kita nak positif. Positif maksudnya kat sini positif lah. Kat sini negatif. Okay. Over dengan 2x tambah 7 dan juga 3x tambah 16. Okay, lebih besar atau sama dengan kosong. Okay, so F settle, buat A pula. Maksudnya ada 4 faktor yang kita akan assume greater, tapi jangan lupa dekat bawah denominator tepat tak boleh sama dengan kosong. Walaupun dalam soalan awak sekarang dia lebih besar atau sama dengan kosong. Okay, so yang dua atas je boleh equate to 0. Boleh ada sama dengan kosong. Yang dekat bawah tak boleh. Okay, lepas tu kita ada 2x tambah 7. Just lebih besar je dari kosong. 3x tambah 16 pun sama. Just lebih besar je dari kosong. Okay, so awak akan dapat x lebih besar atau sama dengan negatif 7. X lebih besar atau sama dengan 2. X lebih besar sahaja, negatif 7/2. Dan x lebih besar sahaja, negatif 16/3. Okay, ada 4 faktor kat situ. Ada 4 roots lah. Okay, and Ayah then buat kan Syambo? Kau baru buat. buat. Ni baru A. Awak ada Sabar, dia Mai. number, sign dengan product of sign sekali arum. Okay, so sekarang apa yang paling kecil? Apa yang paling kecil? Negatif 7. Negatif Negatif 7. 16. Lepas tu? Negatif 7. Lepas tu? Negatif 16/3. 16/3. Okay. Lepas tu? Negatif 3. Negatif 7/2. 7/2. Dan the 3/2. last one is 2 lah. Okay. 2. Okay, thank you. Okay, lepas tu kita buat semua pergi ke kanan. Tapi ingat, ada yang ada hitam, ada yang putih. Okay, negatif 16/3 ni putih. Negatif 7/2 putih juga. 2 hitam. Okay. So, kita letak sign. Positif, 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 positif. So, kat sini memang positif. Negatif, positif, positif, positif. So, kat sini negatif. Negatif, negatif, positif, positif. So, awak akan dapat positif. Ni ada 5 tempat tau. 5 kawasan. Negatif, 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 positif. So, dapat negatif. Dan sebelah sini semua negatif. 4 kali negatif, so kita akan dapat positif balik. Okay, positif dot negatif, 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 positif. Okay, betul lah. Okay, lepas tu depend lah. Tengok kat kuning ni tadi. Kuning ni tadi lebih besar atau sama dengan. So, lebih besar. Bila lebih besar atau sama dengan, kita akan ambil kawasan yang positif. Okay, ni positive part. Ada 3 tempat kat situ. So, 3-3 tu lah kena include dalam awak punya answer. So, answer jadi Negatif infinity. sampai Negatif 7. 7. Negatif 7. okay. Negative 7 Close. close or open? Close. Close. Union dengan okay, 16/3. Open. 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 Sebab Open. dia putih. Sampai negatif 7/2 pun open. Open. 2 baru close balik. Sampai infinity. Okay, so inilah jawapan kita. Open. Settle untuk ratio. Bukan solution set. Dia nak solution set, ya Allah. Betul. Ini interval form. So kalau solution set kena buat set x double dot. Okay, so negative infinity sampai negative 7 maksudnya
X lebih kecil daripada atau sama dengan negatif 7 sebab 7 awak close. Okay, union maksudnya dekat sini adalah OR. Okay, lepas tu negatif 16/3 less than X. Okay, sebab dia open bracket. Less than negative 7/2. And then OR again. X lebih besar atau sama dengan sebab dia close bracket. Then tutup solution set awak. So kita akan ambil jawapan yang bawah Yang ni kita ambil. Yang ni tak boleh ambil. Kita nak hitam pula. Okay. Kita ambil yang bawah. Solution set. Okay, so settle. Boleh saya gerak ke absolute values?